Berdasarkan sorotan ketidakmampuan memiliki rumah yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia, perumahan menjadi sangat tidak mampu dimiliki kerana kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai pendapatan yang tidak mencukupi serta mempunyai tahap keberhutangan yang tinggi. Selain itu, adalah didapati bahawa kadar pertumbuhan tahunan terkompaun 2014-2020 juga menunjukkan peningkatan harga rumah sebanyak 4.1%, iaitu peningkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar kenaikan pendapatan sebanyak 2.1%. Justru untuk makluman ahli yang berhormat juga, bagi membantu pembeli rumah pertama, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah melaksanakan inisiatif seperti berikut. Pertama, melancarkan inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia iBiaya dengan kerjasama Kementerian Keuangan. Salah satu inisiatif di bawahnya adalah Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP, iaitu pembiayaan perumahan tanpa perlu membayar wang pendahuluan yang ditawarkan kepada golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau kumpulan gig ekonomi. Dan kedua, di bawah program pemilikan kediaman HOPE, Home Ownership Program, inisiatif iMiliki melibatkan pemberian insentif pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama, rumah berharga sehingga RM1 juta. Selain itu, bagi memastikan harga rumah adalah terkawal dan mampu dimiliki, kerajaan juga telah melaksanakan beberapa tindakan seperti berikut, iaitu pertama, memperkenalkan Dasar Rumah Mampu Milik DRMM, iaitu melalui dasar ini, kerajaan telah memperkenalkan dan menetapkan shilling harga rumah mampu milik pada RM300,000. Walau bagaimanapun, shilling harga ini turut tertakluk kepada dasar perumahan di peringkat negeri. Yang kedua, akan melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah yang diperolehi daripada tinjauan laporan survey pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019. Kaedah ini mengambil kira median pendapatan rakyat mengikut lokaliti berdasarkan kaedah gandaan median multiple. Pemetaan ini bertujuan sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi penetapan harga jualan rumah di satu-satu lokaliti. Dan yang ketiga, menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian keboleh-laksanaan atau feasibility study sebelum sesuatu pemajuan dilaksanakan bagi memastikan rumah yang dibina adalah berdasarkan kemampuan rakyat, seterusnya mengelakkan rumah tersebut tidak terjual. KPKT insya-Allah akan terus giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan rakyat mendapat akses terhadap perumahan yang berkualiti dan mampu dimiliki. Terima kasih. Batu Pahat. Terima kasih Puan Direktur. Timbalan Menteri, soalan tambahan. Selain daripada kenaikan harga rumah, rakyat juga gusar akan tren terlalu banyak projek perumahan yang sakit dan terbengkalai. Mohon Kementerian nyatakan unjuran atau berapa banyak projek yang sakit yang terbengkalai sehingga tahun ini. Terima kasih Yang Berhormat Batu Pahat atas soalan dan kepekaan beliau. Kementerian amat prihatin dengan kegusaran rakyat, terutamanya bila melibatkan rumah lewat atau sakit ini. Mereka terpaksa menampung bayaran sewa ketika rumah yang sedia ada diduduki, tekanan perasaan atau emosi serta perancangan mereka juga terganggu. Justru apabila kita tubuhkan task force projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai, kita tumpukan kepada 4 peranan, iaitu tracking, resolve, preventive dan juga forward modelling. Dalam isu untuk mengenal pasti unjuran, semalam juga bila saya turun ke salah satu tapak projek rumah sakit, kita mendapati bahawa trend untuk tahun 2023 ini dalam keadaan yang akan meningkat. Maka sebab itu, untuk berlaku telus dan jujur, maka data tracking yang kita buat ini bukan hanya ikut kelas yang sedia ada lewat sakit dan terbengkalai, tetapi juga pihak task force jabatan juga telah menilai dari segi jangkaan ataupun unjuran yang akan berlaku untuk tahun ini. Jadi untuk makluman Dewan Ahli-Ahli yang berhormat, projek lewat sehingga
hari ini adalah sehingga 31 Januari 2023 adalah sebanyak 166 projek. Manakala projek sakit sebanyak 437 projek sakit dan projek terbengkalai sebanyak 115 projek. Tetapi unjuran yang kita ada untuk tahun 2023 yang akan datang ini, kita jangkakan lewat ada lagi 188, manakala sakit ada lagi 101, menyebabkan unjuran tahun 2023 secara keseluruhan projek lewat sebanyak 354 projek, manakala projek sakit adalah sebanyak 538 projek sekiranya tiada intervensi daripada kerajaan. Fenomena yang berlaku ni sebenarnya kita merasa bimbang. Takut akan wujudnya generasi tanpa rumah. Apabila timbul isu ini akan menimbulkan masalah krisis sosial, terutama apabila majoriti dari kalangan rakyat yang tidak mempunyai rumah akibat daripada pendapatan yang tidak seimbang dengan harga rumah. Persoalan saya, adakah kerana wujudnya spekulator yang berperanan untuk menaikkan harga rumah? Dan kalau iya, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi perkara tersebut? Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bagan Serai atas soalan yang dikemukakan. Seperti mana Yang Berhormat sebutkan, soal pemilikan rumah ini bergantung kepada soal pendapatan dan juga harga rumah itu sendiri. Jadi saya jelaskan sedikit bila kerajaan mengumumkan SJKP sebagai contoh untuk membantu mereka memiliki rumah yang pertama, sebenarnya seramai 15,024 orang peminjam telah mendapat manfaat dengan jumlah nilai pembiayaan 1.91 bilion. Jadi sebenarnya kita tahu walaupun harga rumah itu meningkat dan juga pendapatan itu tidak seiring, jadi itulah intervensi yang berlaku atau yang diusahakan oleh kerajaan. Bagi soalan yang kedua, soal spekulasi sebagai contoh, amalan yang kita guna pakai selama ini sebagai kerajaan, iaitu bila sebut cukar RPGT, nilaian itu berbeza mengikut jumlah tahun pemilikan tersebut. Kalau dilupuskan bila dijual dalam tempoh kurang daripada 3 tahun, nilainya lebih tinggi daripada selepas 5 tahun. Jadi sebab itu untuk mengekang spekulasi itu daripada terus berlaku, ada kaedah-kaedah yang digunakan pakai untuk mengelakkan orang beli jual rumah ini dengan tujuan hanya untuk mendapat keuntungan proses jual beli. Sebab itu kita kena cari jalan supaya tempoh memegang rumah tersebut lebih panjang. Dan last sekali, Puan Speaker, sebagai contoh untuk soal pinjaman daripada pihak bank juga, amalan yang digunakan pakai ketika ini untuk peminjam rumah pertama sehingga ketiga, 10% deposit perlu dibayar. Tetapi bila dah masuk lebih daripada unit yang lebih daripada 3 unit dan ke atas, bank selalunya akan meminta deposit sehingga 30%. Terima kasih.